Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, amin. Amma ba'd. Khabar semua sihat? Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini 9 Safar 1445 Hijrah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita peluang dengan nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak mengira berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak terkira banyaknya. Maka nikmat-nikmat tersebut Allah masih kurniakan kepada kita pada pagi ini, tak lain tak bukan adalah untuk menjadi bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih penting bagi kita pagi ini adalah terus berdoa, lagi-lagi dalam majlis ilmu pagi ini kan, supaya Allah mengurniakan kepada kita istiqamah sehinggalah akhir hayat kita insya-Allah. Seperti biasa, ibu ayah semua, kita nak tambah lagi keberkatan majlis kita dengan sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jom sama-sama. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim
jom kita sambung bacaan kita. Kalau tak silap tanda saya ni muka surat 19. Ada adab terhadap Al-Quran, yakni kalamullah. Betul kan ibu-ibu? Betul ya, okey. 15. Oh ya, tak habis lagi bab tu. Oh, saya ingat habis dah. Betul 15. Oh, okey. Ini ada sikit lagi. Baik, kita habis lagi sikit tentang adab-adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sikit sebentar lalu. Kata pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair ni di muka surat 15 tu, seorang muslim ketika melakukan maksiat dan keluar daripada mentaati Allah, merasa bahawa amaran Allah terkena ke atas dirinya, azab seksa tetap akan berlaku. Sepertilah juga dia merasa ketika dia mentaati Allah dan menurut segala perintahnya, seolah-olah janji baik daripada Allah tetap berlaku, seolah-olah keredaannya berhasil diraih. Maknanya adab kita dengan Allah SWT yang seterusnya ni, ibu-ayah semua, tuan-tuan dan puan, adalah sebagaimana kita yakin di atas solat subuh kita tadi ni ada ganjaran di sisi Allah, kita juga kena yakin maksiat dan dosa yang kita buat ada azab dia, ada seksaan juga yang menanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia ni, setiap kita menanggung atas apa yang kita lakukan. Bahasa mudahnya, kenapa masuk syurga? Sebab kita beramal, sebab kita taat. Wal'ayazubillah, kenapa diazab dalam neraka Allah? Sebab dosa yang kita lakukan. Allah hanya akan bertindak di atas apa yang kita lakukan di dunia ni. Bahasa mudah faham lagi adalah kita yang menentukan secara zahirnya destinasi akhirat kita ni kat mana. Last kali kita dah tak semayang, kata orang Kedah yang tak semayang, mana yang memilih untuk tidak ke syurga Allah. Dah kamu puasa, kamu yang memilih untuk taat, mana kamu yang memilih untuk syurga Allah SWT. Dunia ini adalah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Sebab tu kat lepas pada tu, ini adalah sebahagian daripada sifat baik sangka terhadap Allah SWT. Baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan selalu orang keluar soalan, lagi-lagi kalau kita sembang dengan kawan-kawan yang belum Islam ni, dia akan tanya, kalau dah betul Tuhan yang bernama Allah itu pengasih dan penyayang, kenapa ada juga manusia yang akhirnya diazab dalam neraka Allah? Pasal apa tak syurga semua? Kata sayang, kata kasih, sepatut syurga je lah semua. Maka antara jawapan yang kita nak berikan adalah benda ni. Ditentukan syurga dan neraka itu adalah melalui pilihan yang kita buat di dunia. Walaupun kalau kita mengaji akidah ni, akhirnya dengan rahmat Allah SWT. Ada orang masuk syurga dengan hanya satu kebaikan yang dia buat. Kita mengaji kan hadis 40 Arba'un Nawawiyah. Saya yakin surah kita ni ada, mungkin bulan Maghrib ke apa, hadis 45 Nawawi. Ada satu hadis yang kita akan masuk, iaitu hadis yang ke-3 ke hadis ke-4 dalam kitab tersebut. Bagaimana manusia yang sehasta lagi nak masuk syurga Allah dengan semua amalan kebaikan yang dia buat, tapi hujung sekali dia pilih juga melakukan amalan ahli neraka Allah. Mati dia, akhirnya dimasuk dalam neraka Allah. Manusia yang kedua yang dia buat semua amalan kejahatan dosa sampai dia dengan neraka Allah tinggal sehasta lagi, zira'in, sehasta lagi nak masuk. Kemudian dia melakukan amalan ketaatan, mati dia. Dia pilih untuk taat di hujung usia dia, maka akhirnya masuk dia dalam syurga Allah SWT.
pemuda yang berhijrah sampai tengah jalan meninggal, tak sempat satu rakaat sembahyang pun baru nak jadi baik. Sehingga dalam riwayat yang lain, malaikat mai ukur sejengkal baru dia lebih ke arah kebaikan, ditentukan dia syurga Allah. Tak sempat buat pahala apa lagi, baru pahala berhijrah. Kisah lain lagi, wanita yang sempat hidup dia sekali je, apa dia, bagi minum daripada kasut dia seekor anjing yang dahaga. Kebaikan tu Allah nilai, Allah terima. Dengan sebab tu dia masuk syurga Allah. Manusia ni sekali lagi, sangka baik kita dengan Allah adalah kenapa Allah bertindak sedemikian, kerana kita yang membuat keputusan tersebut. Dan ini memanglah satu daripada adab terhadap Allah, kerana tidak dikira beradab orang yang menderhaka pada Allah dan tidak mentaatinya, di samping menyangka bahawa Allah tidak mengetahui perbuatan dan tidak akan bertindak terhadap dosa-dosanya. Sebab tu ibu ayah semua, tuan-tuan dan puan, Quran ni antara kisah yang banyak adalah kisah kaum apa dia? Bani Israel. Bani Israel ini siapa dia? Orang asing kan? Tak, mereka ini kalangan keturunan Nabi SAW, keturunan Nabi-Nabi yang terdahulu atas-atas, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Siapa mereka ni? Mereka ni darah daging Anbiya, darah daging para Nabi. Siapa mereka ni? Mereka yang mengenali siapa next Nabi seterusnya. Kami tahu lepas ni Nabi mana yang akan datang, dijelaskan kepada Bani Israel satu persatu. Tapi dalam sisi yang lain juga, Bani Israel lah kaum yang paling banyak membunuh para Nabi. Bani Israel juga lah kaum yang paling banyak bertanya, bersoal, berbantah-bantah. Bani Israel juga. Maknanya Bani Israel yang digambar dalam Al-Quran adalah satu kaum yang membuat pilihan untuk menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin zanantum an la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Surah 16 tu, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu kerjakan secara tersembunyi, dan sangkaan kamu yang demikian terhadap Tuhan telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu daripada golongan orang-orang yang rugi. Bayar semua kena ambil nota ni, iaitu tentang satu hadis Nabi SAW. Adalah hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, satu hari Nabi bercakap dengan Thawban, seorang sahabat Nabi bernama Thawban. Sedap juga nama ni. Kalau siapa nak dapat cucu kan, nak buat nama cucu, boleh nak cadang. Ayah cadang Thawban, cuba sebut. Kata nama siapa tu ayah, so dia buka hadis sikit. Okay. Suatu hari Nabi jumpa dengan Thawban. Kata Rasulullah SAW, akan ada satu golongan manusia bila sampai di hari akhirat kelak, dia ni satu manusia yang beramal dengan amalan yang sangat banyak sehingga amalan dia menggunung. Bukan membukit lah, menggunung. Besar banyak amalan dia. Bahasa mudahnya, seksyen berapa kita ni? Mana? Seksyen 6 ni, dia lah kaki subuh lah. Muka dia ni, muka jemaah subuh, dah lah subuh, kuliah subuh pula tu. Amalan dia banyak. Zikirnya, bangun malam dia, kata Rasulullah, Nabi sebut dengan bangun, tetapi Nabi kata, sahabat tanya apa amalan dia, Nabi kata antaranya bangun malam, banyak zikrullah, amalan dia banyak. Tetapi ketika berada di hadapan Allah, segunung-gunung amalan dia tu, walaiyazubillah, menjadi haba'an mansura, debu yang bertebangan. Jadi debu je. Maknanya ada nilai dari sisi Allah, tak ada nilai. Maka sahabat Thawban tanya, ya Rasulullah, kenapa jadi macam tu? Siapa golongan ni? Nabi kata, seperti kamu, dia ni bercakap macam kamu, berpakaian seperti kamu.
Kalau bahasa kita hari ini, berjubah juga, berserban juga, berkopiah juga, bertelekung juga. Tetapi dengan amalan yang dia yang banyak ketika berada di khalayak, menyebabkan orang kasih dan sayang pada dia. Nabi sebut. Antara lagi Nabi kata ciri dia ni, orang ini, orang melihat dia sebagai orang yang alim, yang soleh, yang baik, yang solehah. Orang tengok dia ni, kalau tanya dia ni siapa, Haji ni, ui orang baik ni, kami kenal dia. Tetapi satu sudut yang lain, kata Nabi SAW, dia ini sentiasa memilih untuk bermaksiat kepada Allah ketika berseorangan, dalam keadaan tiada orang yang mengetahui. Wal'iyahzubillah. Takut nak baca hadis ni, saya bertakut. Kita berceramah, orang nampak kita sebagai apa? Penceramah. Tapi hanya kita yang tahu waktu kita berseorangan apa yang berlaku antara kita dengan Allah. Maka Nabi sebutlah hadis ni, dia ni memilih untuk bermaksiat ketika dia berseorangan dalam keadaan orang lain tak tahu dia buat apa maksiat tadi ni. Maka ketika berada di hadapan Allah, semua amalan dia tadi menjadi debu muflis, debu yang bertebangan, tidak diterima di sisi Allah SWT. Wal'iyahzubillah. Sebab tu bahaya. Hati-hatilah supaya kita ni nak ukur kedudukan kita di sisi Allah adalah ketika kita berseorangan. Satu. Yang kedua, sebab tu jangan galak sangat mendedahkan aib orang lain. Molek-molek Allah tutup aib kita, orang tak tahu kita buat apa, Allah kutuklah tu. Kita pula galak duk sembang buruk orang lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau jumpa kawan tu kalau duduk dengan dia, semakin lama duduk dengan dia, semakin banyak cerita buruk orang lain yang kita dapat, jauh-jauhkanlah. Tinggalkan dia pelan-pelan. Tak payah reply WhatsApp dia. Kalau dia call tu, angkat lambat sikit, kan? Kurangkan sikit lepak kedai mamak dengan dia. Sebab apa? Mendedahkan aib orang lain bahaya. Okey, habis. Masuk balik kita kat sini. Demikian juga tidak dikira beradab terhadap Allah orang yang taat dan takut kepada Allah dengan sangkaan bahawa Allah tidak memberi balasan di atas kebaikan amalan, serta tidak pula menerima ketaatan dan ibadahnya. Dia buat baik, dia sangka Allah tak terima. Kan? Ingat tak saya pernah cerita surau ni kan? Yang ada satu banjir besar di Kelantan 2014. Lama dah. Saya tengah belajar lagi. Saya tengok berita jam 8 TV3, buletin utama lah. Jadi wartawan ni live di lokasi. Kira dia pusing lah, pusing kamera kan tunjuk kesan banjir di Kuala Kerai, Kelantan. Tengok-tengok pusing kamera tu, pak sampai kat makcik ni. Wartawan pun terus pergi. Makcik ni duduk tercegat tengok rumah dia hanyut, rumah hanyut, tinggal tapak je. Wartawan pergi, makcik lagu mana makcik? Apa perasaan makcik kena banjir besar, rumah tak ada ni? Makcik tu respon spontan sebab live. Kalau rakam boleh edit. Makcik tahulah Tuhan ni. Makcik ni semaya dah, Quran baca dah, zakat bayar dah. Tuhan nak gapo lagi dengan makcik ni? Oh, dia kata. Tuan faham tak? Kan? Dia kata, taklah Tuhan ni. Makcik ni semaya dah, puasa dah. Maknanya amalan banyak dah. Kenapa Allah hanyutkan lagi rumah makcik ni? Tuhan nak apa? Dia tanya macam tu. Mempersoalkan Allah. Spontan. Tuan. Maksudnya apa? Pada waktu itu kita diuji juga bukan setakat kehilangan harta benda, wa naqsim minal amwal. Dalam surah Al-Baqarah sebut diuji dengan kekurangan harta benda, hilangnya harta benda, tapi juga anfus, diuji juga diri kita sebenarnya waktu hilang harta tu. Diuji apa dia? Dengan kebergantungan dan kepercayaan kita pada Allah. Apa maksudnya? Kita sangka Allah tak terima sembahyang kita tadi. Kita sangka Allah tak tengok Quran yang kita baca. Kita sangka Allah tak pandang sedekah kita bubuh ni. Bahaya. Ini bukan adab daripada kalangan orang beriman. Allah alam. Kita pun kalau diuji dengan ujian yang berat ni, Allah alam. Kita doa moga Allah jaga iman kita.
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Surah An-Nur. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul serta takut melanggar perintah, yakni menjaga daripada azab siksaannya, maka mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan. Faizun. Siapa orang yang menang? Orang yang taat pada Allah. Siapa orang yang kalah? Orang yang ingkar pada Allah SWT. Walaupun kalah dia di pandangan mata manusia, tapi kita kena yakin kita faizun di sisi Allah selagi kita berpegang dengan Islam. Itu kita kena yakin. Dunia ni nak dapat keadilan yang penuh, wallahu a'lam. Dapat, tak dapat. Sebab tapi orang beriman meyakini keadilan yang sebenar adalah di hari akhirat. Mahkamah ni tidak semestinya orang yang menang kes di mahkamah adalah orang yang benar, belum tentu. Tidak semestinya orang yang kalah di mahkamah adalah orang yang salah, belum tentu. Dunia, sebab salah satu perkataan sahaja pendakwa tak dapat membuktikan dia bersalah, maka dia boleh menang kes. Nampak ayat dia? Mahkamah hanya based on evidence, bukti tak dapat membuktikan, maka tak boleh disabitkan. Itu sahaja. Kita bunuh orang, na'udzubillah. Si A ni, hamba Allah ni bunuh orang, tapi mahkamah tak boleh buktikan dia bunuh. Tapi di sisi Allah dia bunuh. Allah tahu, malaikat tulis catat. Tapi tidak boleh membuktikan. Sebab tu wal'iyazubillah, yang kita tahu al-faizun, orang yang berjaya menang ni orang yang yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi. Orang yang taat Allah dan Rasul, orang yang takut Allah, dan orang yang bertakwa. Ini orang menang. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Okey, wahai semua tuan-tuan dan puan, kat sini kena ambil perhatian lebih. Apa dia? Tips untuk kita mendapat kehidupan yang baik. Dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah ajar dengan man amila salihan. Sesiapa yang beramal saleh, dia melakukan amal saleh, min dzakarin aw untha, sama ada lelaki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dalam keadaan dia mukmin ni, wa huwa mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya kami Allah akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dia buat amal soleh, nuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah bagi kepada dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, satu. Yang kedua, apa dia? Sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan ahsani ma kanu ya'malu, dengan balasan yang lebih daripada apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Allah ni tuan-tuan, sifat dia macam ni. Okey, tengok firman bawah tu, surah Al-An'am tu, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Okey, tengok ayat seterusnya. Kita pairing dengan surah An-Nahl tadi, surah Al-An'am pula ni. Apa dia? Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Siapa buat satu kebaikan, Allah bagi balasan 10 kali ganda. Okey, baik 10 kali ganda. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa buat jahat, fala yujza illa mithlaha, Allah tak akan balas kejahatan tadi kecuali sama banyak dengan jahat yang dia buat. Wa hum la yuzlamun, dan Allah tidak sesekali menzalimi sedikit pun. Kita tengok buat satu kebaikan, Allah balas 10 kali ganda. Bukan balas 10 kali ganda, makna gandaan 10 bagi satu kebaikan. Tapi satu kejahatan Allah takkan balas 10, 2 pun tidak, bahkan Allah balas 1
kejahatan di atas jahat satu yang kita buat tadi. Subhanallah. Maksudnya apa? Maha pengasih penyayang Allah kat sini yang kita sebut tadi, hak mula-mula tadi. Seseorang tadi diazab dalam neraka Allah walaiyazubillah sebanyak mana, selama mana kejahatan yang dia lakukan. Okey. Tetapi seseorang itu mendapat nikmat dan ganjaran balasan baik dalam syurga Allah berganda-ganda daripada kebaikan yang dia lakukan. Subhanallah. Itu dia punya kaedah. Boleh kita kata situ kan? Kan banyak dalam Islam ni. Satu huruf 10 pahala. Banyak macam-macam. Apa dia lagi? Allah memandang wajah mak ayah menggugurkan dosa kecil. Tengok aja. Ada hadis belakang. Kan? Isteri menonjolkan wajah yang manis, wajah yang sakinah kepada suami dia. Suami tengok tenang, digugurkan dosa-dosa isteri tadi. Again, dosa kecil lah. Dosa besar tak termasuk dalam fadilat amalan. Wudu gugur dosa-dosa. Dosa apa? Dosa kecil lah menurut Syafi'i, mazhab Syafi'i kita. Ambil wudu kat muka ni dosa mata, dosa hidung, basuh telinga, dosa telinga, basuh tangan, dosa tangan yang dilakukan oleh tangan, dosa-dosa kecil. Banyak, subhanallah. Kan? Macam-macam lah fadilat di atas kebaikan yang kecil ya. Subhanallah. Kan? Ini tadi ni, subuh berjamaah, dunia, langit dan seisinya, dua-dua dapat. Maknanya kalau lah sembahyang subuh ni ada perubahan dalam akaun bank penjenuh, admin bank call dah, tuan kenapa tuan pelik sangat kemasukan duit dalam akaun tuan ni. Kan? Bank call, kami syak sesuatu, jadi kami nak pengesahankan bank macam tu kan, ada transaksi yang meragukan. Sebab sembahyang subuh berjemaah Nabi declare sebagai harga dia adalah dunia, langit seisinya. Berapa harga bumi ni kalau ada harga dia? Kan? Harga surau ni cukup berapa juta? Kan campur renovate tambah sana, kolam pun lawa dah macam Turki pun. Osmaniyah punya design. Tak saya tengok sekali je lah. Setakat kita duk pergi sekali-sekali kan Istanbul, lepas tu tengok lawa. Harga surau ni berapa juta dah? Baru surau ni berjuta lagi surau kat dunia ni. Kali semua tu harga orang yang Allah transfer dalam akaun bank dia sebab subuh berjemaah. Allah 2 rakaat dah jadi makmum dah tu. Bukan jadi imam letih lah, nak kena ingat, nak kena makmum, duk relax sudah. Asalkan kena rukun. Dapat. Itu pun tak zikir. Lepas main terus bangun belah, tak dengar bila subuh. Contoh. Dan lagi tu. Senang kerja. Asalkan sembahyang berjemaah. Subhanallah. Kan? Kalau isyak tadi berjemaah, dunia seisinya. Subhanallah. Kalau suruh dunia, langit semua. Mahalnya harga, pemurahnya Allah. Tak tahu nak kata. Kan? Kita ialah yang sombong Allah ni. Aduh. Baik, kesimpulan pada bab ni, tak ada juga ibu-ibu masuk Quran kita ni. Sebab saya kena awal sikit, tuan minta maaf. Saya tak join sarapan. Saya kirim ke Haji cover perut saya. Saya kena terus ke Morib. Pagi ni kami bersama 40 orang ibu-ibu dan anak yatim asnaf Yayasan Islam Darul Ihsan. 2 hari 1 malam, hari ni dengan esok dekat Al-Azhar Camp. Sekali dengan bos kami lah, Ustaz Don. Baik, kesimpulan pada adab dengan Allah ni, yang pertama, kesyukuran Muslim kepada Tuhannya di atas nikmat-nikmat yang diterima. Pertama, syukur. Adab kita dengan Allah ni, pertama, membanyakkan syukur. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafar inna azabi lasadid. Kita syukur, Allah tambah banyak.
Allah tambah macam-macam. Itu yang lancar, urusan settle, banyak benda selesai, mudah. Sebab apa? Syukur. Jiwa pun tenang. Okay. Yang kedua, perasaan malunya ketika hendak berbuat sebarang maksiat. Nak buat maksiat ni malu. Sebab bila yang Allah tak tahu apa kita buat, semua Allah tahu. Maka malu kita. Berarti Islam ni, bayar semua tuan-tuan perempuan, cantik Islam ni, hampir semua life kita ni mesti berjemaah. Semayang semua tu tak cerita lah, semayang jemaah, apa semua berjemaah, iftar jama'i, benda-benda yang jamaah ni confirm fadilat dia lebih besar daripada surah. Itu sistem Islam. Tapi apa dia lagi? Makan berjemaah paling baik. Apa dia lagi? Riyadhah berjemaah. Manakala jogging, sampai sini kaki jogging seorang-seorang dengan jogging beramai-ramai paling baik. Sampai kat sini game basikal, ada tak haji-haji naik basikal? Main surau, jubah, serban molek dah. Naik basikal, tu dia seluar ketat. Oh, ini bukan haji pada subuh tadi ke? Orang tengok punggung ke belakang duk gerak tu kan, haram. Lelaki kena ingat lah, ibu-ibu kalau suami pakai macam tu rotan sekali. Ada ke pakai nampak bonjol, kemaluan depan, semua tu semua haram. Aurat ni bukan tutup saja, tapi kalau ketat itu mendedahkan juga. Ramai lelaki buat dosa aurat begitu sekarang. Dia tak pakai baju pendek, tapi dia membuka aurat juga tanpa sedar, tetap dengan sedar. Okey, poin saya adalah dengan berjemaah inilah, kata Rasulullah dalam satu hadis, kambing yang seekor akan dibaham oleh serigala. Tetapi ketika kambing tadi lari sampai dekat kumpulan geng kambing-kambing tadi, maka serigala akan lari. Begitulah orang beriman, kata Rasulullah. Ketika ramai macam ni, musuh tak akan dekat dengan kita. Baik sama ada musuh nafsu kita, nafsu yang jahat, ataupun syaitan, tak mendekati kita. Tapi waktu duduk seorang, waktu tu paling senang. Sebab tu semayang lebih baik ramai, kecuali semayang-semayang tertentu, semayang malam. Apa lagi? Yang lain pun kena hidup berjemaah lah. Tak boleh hidup seorang. Seorang ni dia akan datang benda yang tidak sepatutnya. Sebab tu perasaan malu ketika hendak melakukan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, kembali bertaubat. Poin ketiga ni, adab kita ke Allah, taubat dengan sebenar-benarnya. Terus beristighfar, terus kembali pada Allah. Kan Allah selalu jentik hati kita, teringat, tak kena buat macam ni, sambut terus minta maaf. Jangan delay kalau melibatkan orang. Call terus, Leha, minta maaf dah aku kasar tadi. Terus, jangan simpan. Kita memang buat salah dengan anak kita, minta maaf dengan anak. Mak ayah kan, pak ayah minta maaf kan. Ego kita tinggi. Mana boleh saya minta maaf, Ustaz, saya yang lahirkan dia. Padahal memang kita salah, minta maaf lah. Kan? Terus minta maaf supaya kita terus mendidik hati kita untuk hati yang bersih, hati yang lembut. Kan? Hati yang macam dalam cawan saya ni lah. Buat air kau kan, Sungai Pahang kan. Sungai kau lah di Pahang. Kalau air jernih macam ni, masuklah benda kecil pun nampak. Tapi kalau air kopi, bubuhlah sudu besar kan, bubuh jari ke seketul masuk, tak nampak sebab dah kopi lah. Sebab tu hati kita ni kalau duk kering sangat, Allah Ustaz tak bagi salam, dia pun takkan terasa. Allah, saya tak tegur sikit je pun takkan terasa. Ayat ni ayat orang yang hati dia macam tu. Sebab tu lebih baik sensitif dalam bab-bab amalan dan kehidupan seharian kita. Sensitif. Kenapa aku tak jawab salam dia tadi? Dia bagi salam elok dah. Kenapa aku tak maafkan dia? Dia mai kan hulur tangan kat aku minta maaf tadi. Biar sensitif hati kita. Kenapa aku marah dia depan orang ramai tadi? Kan tak kena. Biar ada hati macam tu. Ini hati yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kita anak tentera, lahir-lahir dalam kamp tentera dah.
Atau nak orang lain pun jadi tentera macam kita, mana boleh. Kan? Hang seorang hati keras cukup lah. Aku tak sekeras hati macam kamu. Kan? Macam buah perasaan lah pula kan. Macam ada tak buah hati. Baik. Empat, bertawakal. Nak bilang bertawakal, berserah serta berharap rahmat dan takutnya siksaan. Yang keempat, adab kita dengan Allah ni bertawakal. Tawakal ni sekali lagi kita ulang, kita pernah sebut bulan lepas. Apa dia tawakal yang sekalian? Menyerahkan sebulat-bulatnya, makna solid kita serah ke Allah. Apa dia? Segala natijah dan keputusan. Manusia ni terhenti sampai mana? Terhenti sampai ikhtiar sahaja, usaha. Kalau meja saya ni sampai kayu ni je, usaha kita pergi sampai situ je. Lepas pada usaha tu, keputusan dia tawakal tu ala Allah, serah pada Allah. Hak ni kerja Allah, bukan kerja kita. Macam itulah. Tawakal, usaha dah habis usaha dah, puas hati dah, maka serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada kawan saya, mereka ni 2 Oktober ni akan bawa 80 orang. Siapa dia 80 orang ni? Pekak. Kalau dia tak pekak, dia buta. Kalau dia tak buta, dia bisu. Pekak, buta, bisu ni akan tawaf, akan sa'i, akan bertahlul, buat umrah di Mekah. 2018 hari tu, mereka ni bawa geng-geng orang kerdil. Comel je mereka tawaf. Rendah tinggi-tinggi meja ni. Tahun ni mereka nak bawa 82 orang. Semalam saya tanya, buta, pekak, bisu. Kita tengok macam mana orang buta nak tawaf. Macam mana mereka punya bacaan waktu sa'i dengan isyarat apa semua. Saya tahu lah sikit-sikit. Kalau macam ni, neraka. Kalau macam ni, astaghfirullahalazim. Kalau macam ni, assalamualaikum. Jawab salam, waalaikumsalam. Jadi dia ada bahasa dia kan. Kalau baca Al-Fatihah, lagi-lagi orang tu pekak, bisu, memang kena buat huruf alif, lam, ha, mim, alhamdulillah tu kena buat huruf kalau dia baca Fatihah. Subhanallah. Jadi kawan saya ni, sebab dia normal, dia nak bawa dia ni, dia masuk kelas 2 bulan bahasa isyarat. Subhanallah. Dan tujuan dia cerita kat saya tu, ada lagi 8 orang belum mendapat tajaan. Tak cukup duit 8 orang. Kan? Yang saya nak sebut sebenarnya apa? Ibu semua, paling menyedihkan adalah ketika mereka kumpul duit nak bawa 82 orang ni, seorang meninggal dunia. Tak ada buka. Dan ada sekali yang belajar, dia pun cari duit juga. Dia ni bisu. Dia bisu, telinga dengar, mata nampak, tapi bisu, tak boleh bercakap. Tak ada, meninggal dunia baru ni, 3 hari lepas. Tak sempat dia pergi. Apa poin saya? Tawakal kepada Allah. Niat ada dah, usaha ada dah, keputusan serah pada Allah. Allah tentukan, kita tak sempat menunaikan umrah. Itu kuasa Allah. Baik, dan yang kelima adalah sekali, baik sangka, selalulah husnuzan, bersangka baik dengan Allah SWT, iaitu Allah, apa yang Allah lakukan, janji baik, seksaannya, ganjaran baiknya, semua ni tadi kita selalu bersangka baik kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Last sekali pengarang letakkan doa ni, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kawalan-Mu, jangan lepaskan kami daripada peliharaanmu, serta jadikanlah kami daripada golongan yang mendampingimu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini doa Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi ibu ayah semua dirahmati Allah, saya cadang nak habis 7 suku. Mudah-mudahan kita dapat manfaat untuk kita terus menjaga adab kita dengan Allah SWT. InsyaAllah bulan depan kita masuk adab dengan Al-Quran. Ini banyak cerita Quran ni. Tengok yang mangsa nahas kapal terbang cukup Allah yarham Idris, hafal Quran. Tuan-tuan tak tengok je kan video tu, siapa tengok kita tahu dah apa keadaan mayat. Peti suara kotak hitam tu pun tak boleh baca, hancur dah.
terbakar. Besar ni dah benda tu. Tak boleh sebab diagnose benda tu tak boleh nak baca. Mereka nak tahu lah apa perbualan 30 saat sebelum terhempas, apa keadaan dia. Maknanya teruk punya terhempas tu. Tapi hamba Allah ni relax. Rambut yang terbakar sikit, apa ni, baju luar singlet masih okey, baju luar pun terbakar, badan steady. Siapa dia? Hafiz Quran, hafal 30 juzuk. Subhanallah. Jadi Quran ni memang power lah. Yang ni bulan depan. Yang ni kita cerita bulan depan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.